dia lebih ringan daripada laptop saya lah, senang cakap. So korang nak alih-alihkan ke, korang nak buat kabel management pun senang, sebab belakang tu dia ada macam ada hook supaya korang boleh letak HDMI dekat situ dan juga power cable dekat situ tu semua. Assalamualaikum, selamat datang ke Cikgu Luan. Siapa dengan saya Rotan. Sebenarnya banyak gila orang tanya saya, Cikgu Luan ada tak monitor yang super budget, ada lebih kurang RM300, RM400 lebih kurang macam tu, tapi sesuai untuk video editing ataupun gaming in general? Jawab saya straight to the point, memang adalah. Sebab kalau korang nampak ni depan mata korang, ini adalah Samsung 22 inci IPS display, ataupun to be exact nama dia adalah Samsung LF22T350 FHE XXM. Saya pun tak sure kenapa nama dia panjang sangat, tapi itu adalah nama dia. Okay, so monitor ni apa feature dia? Okay, pertama sekali dia adalah Full HD 60Hz, ataupun dia boleh push sampai 75Hz, lebih kurang macam tu. Dan dia adalah jenis IPS display guys. Saya malas nak ceritalah IPS ni apa tu semua, tapi basically IPS display ni adalah jenis LCD yang akan portray korang punya color pada video, color pada foto secara accurate dari segi color, kontras tu semua, nak berbanding dengan VA ataupun TN panel. Dan dia boleh cocok HDMI ataupun VGA. Unluckily tidak ada display port, dan dia provide sekali stand, dan dia tidak ada speaker langsung. Yelah, provided that dia murah, so ok lah kot kan. So sekarang ni kita akan pergi kepada segmen unboxing untuk produk ni. Cumanya kali ni ada jemputan khas. Kali ni saya bercollaboration bersama dengan isteri saya untuk unbox produk ni. Sebab saya bagi hadiah dekat dia sebenarnya kan. Sebab dengan cerita dia pun akan buat kerja-kerja video editing agak heavy, so saya hadiahkan dia. Hopefully akan membantu dia untuk buat kerja-kerja editing lah. So jom kita buang buluh ni tu. Tunjuk kamera. Okay, LED monitor. Dia ada model lah sebetulnya tu 22. Sekejap, mana biasa macam ni kan. Wah. Okay. Ni dia punya. Tada. Kita akan letak kat sini lah kot. Saya assume guys, saya tak sure betul tak. Okay, so this one. Okay, nanti kita akan sangga kita punya monitor lebih kurang macam ni lah. Senang naik ni guys, dia punya adapter sangat-sangat kecil. Dan juga last kali HDMI kan? Yep, HDMI. Yep, HDMI. Yang lain tak tahu. Okay, alright. Power plug and then stand je lah. Skru kat bawah ni. Okay, alright. Dah settle kat situ. Lepas tu boleh saya? betul. Okay, boleh tak kita slot ni? Right. Sebab adalah subscriber tu, kena ambil lah. Kat ni? Apa? Tu je lah kan, basically kita kena buat kan? Self-explanatory guys Alright. Power adapter tu kita boleh just slot in saja. Yang ni? Okay, itu masuk kat bawah ni. Ni DC14 ni kalau korang nampak DC14 tu kat situ. Bawah sini. Boom, dah. Okay, lepas tu HDMI lah. Tunjuk kat depan lah pula. Tak nampak. Okay, right. Cap dia. Okay, kita cabut. Dan kita boleh letak guys HDMI ke situ. Yep, that's correct. Sorry, bukan sorry tu HDMI in HDMI in. Make sure HDMI in. So yep, that's basically it untuk setup kita. So Azmi, boleh cerita first impression pasal monitor ni? Lightweight lah, tengok. Literally boleh pegang macam ni je. Sebab suami saya suruh dia beli, dia bagi hadiah untuk saya. Sebab dia kata lagi senang lah untuk edit untuk edit kalau kita ada second monitor. So yeah. So korang dapat simple je dia punya packaging, dia punya barang tu semua. Cumanya mungkin korang kena prepare screwdriver untuk korang screw dekat bahagian stand lah. So first impression saya terhadap monitor ni memang lightweight ataupun ringan. Kalau kita boleh angkat lebih kurang macam ni guys, guna satu tangan saja, nak menunjukkan dia lebih ringan daripada laptop saya lah, senang cakap. So korang nak alih-alihkan ke, korang nak buat kabel management pun senang, sebab belakang tu dia ada macam ada hook supaya korang boleh letak HDMI dekat situ dan juga power cable dekat situ tu semua. Dan nak navigate menu pun senang kan, dia ada satu butang sahaja dekat belakang ni, tapi nanti saya akan ceritakan kemudian. Cumanya apa yang saya tak suka berkenaan dengan monitor ni adalah daripada segi stand. Okay, kalau kita tengok daripada segi stand guys, stand dia agak mengangkang macam ni, dan dia dah macam keluar daripada kawasan Samsung ni misal kata. Dan kalau korang tengok, saya punya mousepad ni dah berlanggar dengan stand ni, in which benda ni boleh selesai je lah kan kalau saya just sekadar tolak monitor saya ke belakang kan.
Tapi korang kena ingat monitor ni adalah 22 inci. Dia agak kecil, so kita kena dekatkan sikit monitor kita ke hadapan. Cumanya kalau macam dekat dia akan langgar pula dengan mousepad. So dia dilema dekat situ lah. Dan yang paling saya tak suka adalah daripada segi dia tak boleh nak adjust atas bawah monitor kita. Dia hanya sekadar boleh tilt atas bawah, lebih kurang macam ni guys. So tilt, kalau kita tolak dia agak keras sikit. So dia akan 20 darjah ke atas lah. Kalau macam korang tak suka, korang boleh tarik balik lah. Right, lebih kurang macam tu. So pengalaman saya menggunakan monitor ini untuk tujuan editing dan juga untuk tujuan monitor secondary. Setup saya adalah laptop saya belah kiri dan juga monitor ni belah kanan. Dah cuba edit tu sikit, dah test color tu semua, responsiveness mouse tu semua sangat-sangat okey, tak ada isu sangat. So nak cakap monitor ni sangat-sangat bagus untuk dual monitor setup. Lagi-lagi untuk golongan misal kata multimedia ke, video editing ke, graphic designer ke, ataupun geng-geng yang suka live, dan dalam keadaan monitor ni sangat murah. So dalam konteks ni memang padulah saya cakap. Tapi kalau macam korang buat office work ke kan, buat kerja-kerja kerani ke, update database ke, buat sale ke apa semua, saya rasa boleh jugalah nak gunakan monitor ni sebab dia tak kecil sangat dan juga dia tak besar sangat. So kalau daripada segi gaming secara umum sahajalah so monitor ni sebenarnya dia ada AMD FreeSync. So dia takkan ada screen tearing dan juga takkan rasa delay sikit lah. Cumanya the problem is mungkin sebab saya gunakan graphic card Nvidia, so dia macam tak boleh nak onkan mode AMD FreeSync pada laptop tu. So saya tak sure macam mana, mungkin kena pakai graphic card AMD ke, I'm not sure. So korang kena roger saya dalam ruangan komen di bawah apa yang saya silap dan dekat mana saya boleh settingkan dan onkan AMD FreeSync. Sebab monitor saya satu lagi which is Acer VG270P saya okey je nak onkan FreeSync dekat Nvidia, tapi dalam monitor ni tak boleh. Okay, tapi kalau kita offkan AMD FreeSync pun, korang kena ingat monitor ni dia punya response time dia boleh up to 5 millisecond. Nak dibandingkan dengan 60Hz panel yang biasa sekitar 16 millisecond, mungkin 13, 11 tu semua. So dia adalah lebih kurang 2 kali ganda lebih laju daripada monitor asal. Cumanya kita kena onkan dekat sini guys. So kalau macam dekat sini kita akan reach kita punya tangan dekat belakang ni. Dekat belakang ni ada butang menu kat belakang ni kalau korang tengok. So bila kita tekan kat situ dan kita ambil ke atas ni lebih kurang, dan kita akan pergi dekat picture, lepas tu bawah sikit, bawah, dan kita akan ambil response time misal kata faster ataupun fastest lah dekat bawah tu. Ini kalau standard lah. So kalau kita ambil mode standard, kita akan rasa a bit delay lah. Lagi-lagi kalau kita main macam game CSGO ke, Valorant ke, Apex tu, kita akan rasa delay sikit. Tapi kalau macam kita ambil faster ataupun fastest, so kita akan rasa lebih smooth dan lebih accurate. So hopefully macam lebih mudah nak menang lah kan. Nampaklah macam pro sikit kan kalau gunakan faster ataupun fastest response time. So cara nak navigate menu dalam monitor ni straightforward saja macam saya buat tadi. So kalau korang tengok ni, dia boleh reach butang kat belakang ni. Okay, butang kat belakang ni kita tekan sahaja, nanti dia akan keluar lebih kurang macam ini. Kita navigate ke atas. Okay, ini untuk advanced mode guys. Advanced mode, korang boleh adjust picture ke, brightness ke, contrast tu semua, bla bla bla. On screen system, FreeSync pun ada dalam ni guys. Eco saving tu semua. Tapi ini saya akan back tekan kiri, tekan kiri. Tapi kalau macam korang nak mudah, saya suggest korang navigate lebih kurang macam ni je. So straight to the point, kita akan tekan kiri ataupun kanan untuk kita dapatkan misal kata HDMI ataupun analog ataupun VGA lah. Dalam case saya ada HDMI, so saya tekan HDMI. Satu lagi adalah quick setting dia adalah tekan saja atas atau bawah, so dia akan boleh access brightness dan juga kontras. Lebih kurang macam tu. So dia straightforward. Saya galakkan korang tune dekat sini sajalah untuk brightness ke, macam terlalu gelap ke, terlalu cerah ke. So it's much better that way lah. Okay. So kalau kita nak compare dua monitor ni, sebelah kanan saya ni adalah Samsung 22 inci dan juga Acer 27 inci dekat bahagian kiri saya. Okay. Memang dari segi size memang nampak monitor ni memang kecil lah kalau kita compare dengan 27 inci. Tapi kalau saya lah, 27 inci ni agak berat. So memang kita rasa memang berat lah pada Acer VG270P ni. Nak dibandingkan dengan Samsung LF22T350 ni, sangat-sangat ringan dan pada saya mencukupi lah. Cumanya mungkin kita kena dekatkan sikit lah monitor kita ke depan supaya monitor tu tak nampak macam kecil sangat dan juga besar sangat lah. So atas korang, mana korang suka? Korang boleh roger dekat ruangan komen lah. Korang suka monitor yang besar ke ataupun korang suka monitor yang kecil lebih kurang macam ni, right?
So actually monitor ni untuk siapa? Okay, pertama sekali adalah untuk golongan designer yang memang mementingkan color accuracy. Misal kata dia buat kerja-kerja color correction, color grading is much more accurate kalau kita color grade dekat monitor yang jenis IPS display. Dan juga untuk orang-orang yang macam tight budget lah untuk harga 300.5, 330. Tapi kalau macam Shopee dan juga Lazada buat sale, saya rasa boleh dapat lebih kurang RM310 bersama dengan voucher tu semula kan. So sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. At the same time, kepada korang yang suka compact monitor tapi tak naklah kecil sangat, at the same time tak naklah besar sangat. Dan last sekali, memang sangat-sangat sesuai dan efisien buat dual monitor. Cumanya mungkin korang tak boleh nak, orang kata apa, flip kan kita punya monitor tu macam korang nampak streamer buat lah. So dia macam basic landscape lebih kurang macam ni lah Dia tak boleh nak buat portrait mode yang jenis meninggi macam tu. Okay, so in conclusion, Cikgu Uluan sangat berpuas hati terhadap monitor yang saya beli ni. Disclaimer awal, ini bukan paid review guys. Saya memang beli based on recommendation daripada kawan saya iaitu Faizul Naim dan juga Bob Zain. Thank you so much you guys. Dan kalau macam korang berminat untuk beli monitor ni, korang boleh tengok dalam ruangan description juga. Saya akan bagi link dekat situ. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke, video shooting ke tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Saya Cikgu Uluan. Sampai lagi, saya Rotan.